Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan pada para jamaah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya apabila kita melakukan amal ibadat kepada Allah, maka ibadat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ada ibadat yang penuh dengan keikhlasan. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung balik matan kitab hikam yang kita baca, dan kita sampai pada muka surat yang ke-8. Masih lagi muka surat yang ke-8, dan perbicaraan kita adalah berkaitan dengan amal ibadat yang ikhlas ketika mana kita melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah kamu diperintahkan melakukan amal ibadat kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas semata-mata kepada Allah Taala. Maka ikhlas adalah satu perkara yang diwajibkan dalam setiap amal yang dilakukan. Jangan sampai sesuatu amal ibadat kita ini bercampur dengan urusan-urusan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat datang semua daripada Muar Johor, daripada Petaling Jaya, daripada di mana saja kamu berada lah, insya-Allah. Maka pada masa yang sama ketika mana kita melakukan amal ibadat kepada Allah, jangan ada kita ingin mencari apa-apa selain daripada ataupun apa-apa kepentingan. Dan biasanya orang melakukan amal ibadat ini, orang melakukan ibadat kadang-kadang dia tak lepas daripada salah satu daripada tiga perkara. Sama ada yang pertama, inginkan kemasyhuran. Ini penyakit kebanyakan orang yang beramal. Sama ada dia inginkan kemasyhuran, ataupun dia inginkan kepada sanjungan, orang melebihkan dia, ataupun dia inginkan pujian. Maka sama ada kemasyhuran, sama ada pujian, sama ada sanjungan, ini amal ibadat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita melakukan ibadat dalam keadaan kita benar-benar hamba kepadanya, yakni menyedari bahawa sebagai hamba Allah, maka tidaklah kita melakukan amal ibadat kecuali untuk mencari kedekatan dengannya. Maka kalau kata guru saya, seandainya kamu ingin mencari pujian, carilah pujian Allah, jangan mencari pujian makhluk. Maka mencari pujian Allah itu tidak mengapa, tetapi mencari pujian ataupun kemasyhuran pada makhluk itu maknanya adalah amalan yang kecil. Maka dikatakan bahawa manusia biasa begitulah, suka kepada kemasyhuran, pujian dan sanjungan. Maka lawan daripada itu hendaklah kamu, yakni lawan daripada masyhur, pujian, sanjungan, hendaklah kita melakukan amal ibadat dalam keadaan merendahkan diri, tidak merasa sombong dan tidak inginkan pujian dan juga sanjungan, dan merasa tidak mencari kemasyhuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah.
maka sesiapa yang merendahkan diri, maka Allah Ta'ala angkatkan dia. Dan sesiapa yang menyombongkan diri, maka Allah jatuhkan dia, Allah hinakan dia. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa hendaklah kamu melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu dengan Allah. Tidak ada urusan dengan makhluk, tidak ada campuran dengan makhluk. Maksudnya tidak ada mencari sanjungan, tidak ada mencari pujian, dan tidak ada mencari kemasyhuran. Baik, kita tengok kalam hikmah pada malam ini menyatakan bahawa idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yadfun lam yatimma natajuhu. Tanamkan olehmu keadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Tanamkan olehmu keadaan kamu dalam bumi yang tersembunyi. Apa makna tanamkan? Yakni kamu ini sembunyikan amal kamu. Kamu sembunyikan amal kamu dalam keadaan dalam bumi yang tersembunyi. Apa maksud bumi yang tersembunyi? Yakni di dalam hati. Kamu tanamkan amalan kamu dalam hati. Yakni jangan kamu hebohkan, jangan kamu maknanya menzahirkan. Biarlah amalan kamu itu ada di dalam hati kamu, ditanam dalam hati. Maknanya tanaman dalam hati kamu adalah tanaman ikhlas. Maknanya ikhlaskanlah kamu di dalam amal kamu. Maka maknanya seseorang itu ketika mana melakukan amal, amalnya itu hanya kepada Allah. Maka barang yang tumbuh daripada yang tiada ditanam, maka tiada sempurna tumbuhnya. Maka apabila kamu menanam tanaman tadi tidak ditanam di dalam bumi, maka tidak sempurna. Baik, kadang-kadang kita menanam satu benda, maknanya ada lalu tumbuh tanaman. Jadi dalam keadaan macam itu, dan ada yang mana benih itu ditanam, maka benih ditanam itu kalau tumbuh tanaman itu lebih sempurna dibandingkan dengan benih yang dilempar begitu saja. Kalau tumbuh, kalau tak tumbuh, tak tumbuh. Kalau biasanya tidak tumbuh. Kalau tumbuh, tidak akan sempurna tanaman tadi. Jadi demikianlah amal ibadat yang sempurna itu adalah amal ibadat yang hatinya hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadat yang tidak hidup hatinya ataupun tidak ikhlas dalam melakukan amal, maka amal ibadat itu tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadu billah. Maka di sini memberitahu kepada kita, apabila kita melakukan amal, pastikan amal ibadat yang kita lakukan itu dalam keadaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan yang dikehendaki Syekh, ini yang dikehendaki oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagaimana yang dihurai oleh Tauquf Paluh, pengarang kitab kita ini, mengatakan bahawa pada kata ini bahawasanya engkau daripada engkau dan sentiasa ikhlas bagi kamu. Kamu ketika mana kamu melakukan amal, ketika mana kamu nak melakukan amal, pastikan kamu melakukan amal itu dalam keadaan hati kamu ini mengingati Allah, dalam keadaan tidak ada kamu mencari yang lain. Jangan mencari apa-apa, tapi hanya mencari Allah Ta'ala. Kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Aku diperintahkan, wahai Muhammad, beritahu aku sesungguhnya aku diperintahkan menyembah Allah dalam keadaan ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi, seseorang tadi bila melakukan amal, dia tidak ada mencari apa-apa kepentingan. Tidak ada mencari apa-apa kepentingan, hanya semata-mata kerana mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok di sini, maka sentiasa ikhlas bagimu. Maka bahawasanya selama lagi yang salib, yakni orang yang berjalan kepada Allah Taala itu, selama lagi ia berpaling kepada sesuatu maqam ataupun kepada satu hal ataupun kepada sesuatu syahwat, sama ada dia beramal kerana inginkan maqam,
Setengah orang-orang dia nak maqam supaya nak mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat kedudukan maqam ataupun mendapat ahwal seperti ingin mencari karamah, ataupun ada syahwat-syahwat yang tertentu kerana inginkan sesuatu habuan. Maknanya walaupun mencari karamah, walaupun mencari kelebihan-kelebihan, mencari kasyaf dalam melakukan ibadat, berzikir banyak-banyak kerana inginkan kasyaf, beramal ibadat ingin keranakan karamah, ataupun ingin sesuatu-sesuatu yang bukan berbentuk maknanya kedekatan kepada Allah, yang mana sesuatu itu boleh membawa dia mendapat panjungan pujian dan seumpamanya, maka boleh membawa kepada seseorang amal itu dah tertolak. Maka selagi mana ada syahwat, maka tiada patut ia bagi maqam mahabbah, dia tidak akan mencapai maqam mahabbah. Allah tidak memandang dia dengan amalan tadi, kerana ketika mana dia beramal, dia ingin mencarikan sesuatu, sama ada sanjungan, pujian dan seumpamanya. Maka sedangkan mahabbah itu adalah di antara maqam yang terlebih tinggi daripada segala maqam. Dengan sebab itu jangan cari apa-apa. Di sini kita kena faham, kita beramal semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka beramal dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari redha Allah sebagai hamba Allah. Maknanya kita beramal yang pertama kita sedar kita hamba kepada Allah, sebab tu kita beramal. Kemudian kita beramal untuk mendapat kedekatan dengan Allah, dan kita beramal dalam keadaan untuk maknanya mendapat redha Allah. Maka ketika mana beramal, kita hanya mencari kedekatan kepada Allah supaya Allah redha pada kita, supaya kita benar-benar jadi hamba Allah. Tiba-tiba Allah memberikan kepada kita apa dia? Ada orang yang diberi ilmu, ada orang diberi kasyaf, ada orang diberi maknanya karamah-karamah yang tertentu, pertolongan-pertolongan Allah. Maka itu hanya pemberian Allah. Jadi jangan jadikan pemberian Allah itu sebagai matlamat kita. Matlamat kita beribadat sebagai hamba, matlamat kita beribadat mencari redha Allah. Adapun kita beribadat, Allah memberi kepada kita, anugerah kepada kita, sebagai contoh rezeki yang melimpah ruah, maka itu anugerah Allah. Maka dalam ibadat jangan mencari anugerah, tetapi jangan berpegang pada anugerah, tetapi hanya mencari kepada redha Allah. Matlamat itu kena jaga. Pegang kepada matlamat, jangan pegang kepada anugerah. Anugerah itu pemberian Allah. Maknanya kita tidak cari anugerah, kita tidak cari nak dapat harta benda yang banyak melimpah ruah, nak mendapat kasyaf, nak mendapat karamah-karamah. Itu kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah memberi, alhamdulillah. Kalau Allah tidak memberi, tidak mengapa. Yang paling penting kita sebagai hamba kepada Allah, aku beribadat kepada Allah Ta'ala ini kerana ingin mencari Allah, bukan mencari sesuatu yang dipanggil syahwat, keinginan tertentu. Lalulah satu orang sufi yang terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan, ma sadaqallah man ahabba syahwah, man ahabba syuhrah. Maka tidak benar seseorang dalam melakukan amal ibadat apabila dia inginkan kemasyhuran. Tanamkan kemasyhuran, simpan kemasyhuran yang kamu inginkan. Maknanya maka carilah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan makna inilah mengisyaratkan Syekh Ruslan Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu dengan katanya, tiada patut engkau, tak sepatutnya engkau selagi ada padamu tinggal pada yang lainnya. Tidak patut engkau selagi mana ada sesuatu yang lain ketika mana kamu melakukan ibadat. Maka orang yang ikhlas dalam melakukan ibadat, dia menyedari kedudukan dia.
dia menyedari kedudukan dia sebagai hamba dan dia menerima apa yang Allah beri. Maka apa-apa yang Allah tempatkan dia gembira. Maknanya apa-apa yang Allah Taala tempatkan dia gembira. Sebab itu satu orang yang bernama Syekh Abu Ayub mengatakan bahawa wallahi ma sadaqallahu abdun illa sawrahu an la yash'ura bimakani. Dia kata demi Allah tidak benar seorang hamba kecuali dia gembira dengan sesuatu, dia senang hati gembira, dia tidak dalam keadaan jika dia tidak mengetahui mengenai kedudukan dirinya. Apa maknanya? Maknanya seorang hamba itu dia benar-benar ikhlas dalam melakukan amal, dia rasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia kerana dia tahu akan kedudukan dia. Dia tahu kedudukan dia. Jadi baik kita tengok satu orang sahabat bernama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini seorang tentera Islam yang hebat. Allah Ta'ala beri kemenangan berada di tangan Khalid Al-Walid. Ketika Khalid Al-Walid ini dalam peperangan Uhud, beliau adalah di antara pemimpin tentera musyrikin Mekah. Ketika itu beliau tidak beriman. Allah Ta'ala memberi dengan kebijaksanaan Khalid Al-Walid ini, maka apabila dia memimpin tentera, dia mendapat kemenangan. Khalid Al-Walid ini dia beriman kepada Allah. Ketika mana dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia menjadi pemimpin pasukan tentera Islam. Sepanjang Khalid Al-Walid ini memimpin pasukan tentera Islam, sepanjang dia memimpin, Allah memberi kemenangan kepada tentera Khalid Al-Walid. Sehingga dikatakan Khalid Al-Walid ni walaupun tentera dia tidak ramai pun Allah beri kemenangan kerana kebijaksanaan dia dalam mengatur strategi peperangan. Sehingga kalau berlaku peperangan, orang akan bertanya siapa pemimpinnya itu, maka orang akan mengatakan Khalid Al-Walid. Kalau Khalid Al-Walid, tentera kita pasti akan menang. Maka Saidina Umar Al-Khattab ini satu hari dia melihat orang berpegang bahawa Khalid Al-Walid ni antara orang yang memenangkan. Akhirnya diringkaskan cerita, Saidina Umar Al-Khattab memecat Saidina Khalid Al-Walid, diberi kepada Abdullah ibnu Abdullah Abu Zarah gitu, tak ingatlah. Diberi pada satu orang sahabat. Dipecat jawatan Khalid Al-Walid. Tapi Khalid Al-Walid tidak merasa berduka cita, tidak bersedih, tidak marah kepada Saidina Umar Al-Khattab yang pecat dia. Kerana apa? Kerana dia mengatakan bahawa dia bersyukur selama ini dia memimpin tentera Islam, tanggungjawabnya besar, tetapi hari ini dia sudah tidak memimpin, dia hanya menjadi tentera biasa saja. Dan dia bersyukur kerana apa? Tanggungjawab yang besar itu sudah maknanya sudah dipikul oleh orang lain. Adakah dia rasa marah? Adakah dia rasa benci pada Saidina Umar? Tidak. Kerana apa? Kerana selama ini dia berjihad kepada Allah Ta'ala, dia tidak mencari masyhur, dia tidak mencari nama, dia tidak mencari kedudukan, dia hanya mencari Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ikhlas, dia ini menyedari kedudukan dia dan dia ini menerima apa pemberian Allah. Dia beribadat-ibadat, orang tak puji pun dia tidak mengapa. Tidak mengapa pun. Dia beribadat, dia belajar ilmu tinggi, jadi alim. Tiba-tiba orang tidak sanjung dia, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kerana apa? Kerana dia tidak mencari yang lain. Kalau dia mencari itu, tiba-tiba dia ingin mencari pujian, tiba-tiba orang tidak memuji dia, maka hatinya tidak senang. Tidak senang. Tetapi orang yang ikhlas, hatinya tetap senang walaupun tidak dipuji, tidak disanjung, dan tidak ada kemasyhuran. Itu tidak mengapa, kerana itulah itu bukanlah yang dia cari. Maka katanya bagi orang yang berjalan kepada Allah, tidak patut selagi mana ada tinggal dalam dia melakukan ibadat selain daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa ada padanya tinggal, maka tiada sempurnalah tumbuhnya. Jadi dikatakan bahawa
Kalaulah satu orang itu dalam dia melakukan amal ibadat ada apa-apa yang masih lagi dia inginkan sesuatu, maka ibadat yang dia lakukan itu tidak membawa kepada kesempurnaan. Maka di sini kita dalam melakukan amal ibadat, dia suruh kita dalam bersifat tawaduk. Apa maksud tawaduk ini? Tawaduk ini mengatakan bahawa, merasakan bahawa yang pertama, orang lain itu lebih baik daripada dia. Yang kedua, merasakan bahawa dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa dan orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Sudah dia melakukan ibadat, tengok orang lain lebih baik pada dirinya. Walaupun dia melakukan ibadat, dia merasakan dia tidak memiliki apa-apa. Dengan tidak merasa memiliki apa-apa, maka di situlah akan hilanglah rasa ingin dipuji ataupun ingin mencari kemasyhuran. Jadi sebenarnya tanamkanlah dalam diri kamu, hati kamu dalam keadaan khumul. Apa makna khumul? Khumul ini dalam keadaan tidak dikenali. Tidak dikenali. Biarlah kamu dikenali di sisi Allah. Maka manusia ini ada yang di atas muka dunia dikenali, tetapi di kalangan para malaikat tidak mengenalinya. Ada di kalangan manusia dikenali orang yang mulia, tetapi di sisi Allah dia bukan orang yang mulia. Ada orang yang tidak dikenali, tidak dikenali mulia, tetapi di sisi Allah mulia. Jadi jaga-jaga. Ada orang yang dikenali mulia sungguh, dia hebat dia, tetapi di sisi Allah tidak hebat pun. Tidak hebat, tak ada pun, dia tidak dikenali sebagai orang yang hebat di sisi Allah. Tapi ada orang yang orang tengok dia tak hebat pun, tak ada apa-apa pun, tetapi di sisi Allah dia orang yang hebat. Siapa antaranya? Ada satu orang tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini tidak dikenali oleh orang ramai. Tidak dikenali oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana melihat dia tidak ada harta kekayaan, tidak ada pengaruh yang besar, tidak ada kemasyhuran, maka orang tidak pandang dia. Sehingga pernah dia pergi dekat pembuangan sampah, dia mencari makanan, dia tengok ada anjing. Jadi bila dia tengok ada anjing, dia kata, wahai anjing, seandainya, dia kata, seandainya aku dekat negeri akhirat, dia kata wahai anjing, ini bahagian aku mencari makanan, kamu bahagian makanan kamu di sana. Dan seandainya aku dekat negeri akhirat nanti, kalau aku dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan aku diazab ketika titian siratal mustaqim, aku tidak selamat, bermakna engkau wahai anjing lebih baik daripada aku. Tetapi seandainya aku nanti dekat negeri akhirat dibangkitkan lalu selamat ketika titian siratal mustaqim, maka aku lebih baik daripada kamu. Katanya Uwais Al-Qarani. Lalu Uwais Al-Qarani tidak dikenali, tetapi sebenarnya dia dikenali di negeri akhirat. Jadi manusia ini ada tiga. Satu, di dunia dikenali ataupun di dunia mulia. Di dunia mulia, di sisi Allah tidak mulia. Yang kedua, dipandang oleh manusia tidak mulia, tetapi di sisi Allah mulia. Kita nak yang mana satu? Tidak mulia di sisi manusia, di sisi Allah mulia. Ataupun mulia di sisi manusia, di sisi Allah tidak mulia. Dan ada yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, di sisi Allah tidak mulia, di sisi makhluk pun tidak mulia. Ini binasa. Tetapi yang terbaik, ada juga orang yang di sisi manusia mulia, di sisi Allah Ta'ala mulia juga. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Allah mulia, di sisi Allah mulia, dan juga di sisi makhluk juga mulia. Jadi carilah kemuliaan Allah Ta'ala.
Kalau kita mulia di sisi makhluk pun tidak ada manfaat seandainya di sisi Allah tidak mulia. Tetapi kalau orang tidak muliakan kita pun tidak mengapa seandainya di sisi Allah Ta'ala itu kita adalah orang yang mulia. Maka dalam keadaan macam itu, carilah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang paling utama. Lalu dikatakan lagi, barang siapa yang ada padanya tinggal, maka tiada sempurna tumbuhnya. Kerana bahawasanya orang yang fakir itu iaitu orang yang bersembunyi daripada segala rupa yang hisiah dan juga maknawiyah. Jadi dikatakan orang yang fakir di sisi Allah Ta'ala ni orang yang tersembunyi. Dari segi zahir pun tersembunyi, dari segi batin pun tersembunyi. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Oleh kerana itu, janganlah kamu mencari kemasyhuran, kerana kemasyhuran itu kebanyakan membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan. Ada pun orang yang beribadat tidak mahu mencari kemasyhuran, tetapi diberi oleh Allah Ta'ala itu kemasyhuran. Itu pemberian Allah. Yang paling penting dia berpegang pada matlamat dia tetap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi maknanya kalau seseorang itu juga dia beribadat, Allah Ta'ala beri kemasyhuran pada dia, maknanya dia kena jaga hatinya. Jangan dia ini maknanya tertumpu kepada kemasyhuran yang dia ada. Maka bila ditanya manakah yang lebih baik, orang yang mencari masyhur dengan tidak, ataupun orang yang beribadat lalu mendapat kemasyhuran, dengan orang yang beribadat tapi tidak mendapat kemasyhuran. Banyak ulama-ulama mengatakan bahawa beribadat tidak mendapat kemasyhuran itu lebih baik daripada beribadat lalu mendapat kemasyhuran. Jadi ingat, kemasyhuran itu bukan ukuran. Bukan ukuran sebenarnya kemasyhuran. Walaupun kadang-kadang mempunyai pengikut yang ramai itu, adakah sudah menjadi jaminan itu dia ini duduk dalam keadaan benar? Tidak lagi, belum tentu lagi. Maka yang paling utama adalah maknanya keikhlasan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi sekata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab Ayyuhal Walad dia mengatakan bahawa sesiapa yang menganggap bahawa kebenaran itu berada kepada pengikut yang ramai ataupun berada kepada kemasyhuran, maka itu adalah anggapan yang salah. Kerana sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah dengan hampir 1000 tahun berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Maka sesungguhnya aku telah berdakwah kepada Allah Ta'ala siang dan malam, tidak bertambah pun pengikut aku kecuali kau kurang lari mereka. Maknanya tetapi Nabi Nuh alaihissalam di sisi Allah adalah orang yang berjaya menyampaikan dakwah walaupun bilangannya tidak ramai. Maka sebenarnya yang penting bukan kita mencari pandangan makhluk, tetapi yang penting adalah kita mencari pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pandangan Allah Ta'ala itu lebih utama daripada pandangan makhluk, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amal. Maka dikatakan bahawa orang yang fakir ini tersembunyi dari segi hisiah dan juga maknawiyah. Hisiah ini yang nampak zahir, maknawiyah ini yang tidak nampak dari segi makna sahaja. Maka terhijab daripada segala arya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia sudah tidak mencari apa-apa, sama ada daripada bentuk zahir
Apa dia seperti bentuk zahir, seperti mencari pengaruh ataupun mencari kedudukan nama, itu tidak ada bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ataupun mencari sanjungan dan seumpamanya, tidak ada. Dan mereka juga di dalam hati mereka tidak mencari segala arya. Apa makna arya? Yakni sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang menarik lah. Ada kisah ni saya ambil daripada guru saya cerita. Dia ada satu orang ulama ini, dia tidak suka kemasyhuran. Dia sangat tidak suka kemasyhuran. Tetapi Allah Ta'ala memberi dia kemasyhuran. Tetap Allah Ta'ala beri dia kemasyhuran. Lalulah dalam keadaan macam itu, oleh kerana itu dia pun memanggil beberapa anak murid dia. Dia panggil beberapa anak murid dia. Dia pun berkata, aku melihat nama aku ini selalu disebut di mana-mana, maka aku tidak suka namaku disebut. Sekarang ini katanya aku ingin melarikan diri beruzlah, maka aku hanya menyampaikan ilmu kepada kamu, kamu sebarlah kepada orang ramai. Maka akhirnya apa berlaku pada tuan guru ini, syekh ini pergi beruzlah. Dalam beruzlah ini hanya anak-anak muridnya yang tertentu saja yang belajar dengannya, lepas tu menyebarkan. Walaupun dia beruzlah, tidak mau berjumpa dengan masyarakat, tetapi ilmu dia tetap tersebar melalui anak murid dia. Lalu masyarakat tertanya-tanya, mana pergi tuan guru kita ni, mana pergi syekh ni, sudah tidak ada. Dulu ada sama, tapi sekarang ni tidak ada. Pergi ke mana mereka ni, tuan guru ini? Lalu dalam keadaan macam itu, nama dia yang disebut berkurangan orang sebut, sebab kelihatan dia sudah tidak dijumpai lagi. Maka tiap kali dia bertemu dengan anak murid di tempat uzlah dia tu, dia akan bertanya anak murid dia, adakah orang-orang ramai masih lagi menyebut namaku? Katanya sudah tidak ramai lagi menyebut namamu. Dia kata dia tidak mau keluar daripada tempat dia ini, sehinggalah namanya sudah tidak disebut lagi. Sehingga dia tanya anak murid dia, adakah nama aku masih lagi disebut? Katanya, sudah sekarang ini aku sudah tidak mendengar lagi orang menyebut namamu. Baiklah, kalau orang sudah tidak lagi menyebut namaku, kalau begitu nanti aku akan muncul, aku akan keluar, asalkan aku sudah tidak dikenali lagi. Maka satu ketika ada satu orang raja. Ini atau satu orang raja, bukan raja Gubernur, satu orang Gubernur ini, dia mengumpul rakyat dia, ingin bertemu dengan rakyat dia. Rakyat dia ingin bertemu. Maka rakyat pun ramai-ramai berkumpul untuk berjumpa dengan Gubernur tadi, untuk dengan raja tadi, untuk berkumpul. Dalam ramai-ramai tadi, tiba-tiba dia pun pergi juga. Dia pun keluar. Bila dia keluar saja, orang pun tengok dia. Lalu orang sebut nama dia kembali. Lalu orang pun ramai-ramai pergi jumpa dia. Orang meninggalkan raja tadi. Tinggal raja, jumpa dia. Orang sebut kepada dia. Raja tu merasa hairan. Siapakah orang ini? Maka dah disiasat-siasat, diketahui, oh ini seorang lelaki, seorang tuan guru yang soleh alim. Lalu dia melihat bila mana orang berkumpul pada dia pun kata, ya Allah, aku ni orang tengah kata habis rang dah. Mana aku cuba lari daripada orang supaya orang tidak pergi kepada aku. Maknanya tetapi orang tetap juga pergi kepadanya. Inilah yang berlaku. Orang yang ikhlas dia tidak mencari masyhur. Dia tidak mencari kemasyhuran. Lalu Allah memberi kemasyhuran dia dengan sebab ikhlas dia. Orang yang macam ini, orang Allah Ta'ala akan pelihara dia. Allah Ta'ala akan pelihara hati dia. Kerana apa? Kemasyhuran itu diberi oleh Allah. Yang menjadi masalah ialah seorang yang mencari kemasyhuran. Apabila seorang itu mencari kemasyhuran,
sama ada Allah beri ataupun Allah tak beri. Tapi kalau Allah beri dalam keadaan dia mencari kemasyhuran, maka dibimbangi bahawa Allah tidak memelihara dia. Maka dengan sebab itu dipahami orang-orang yang saleh, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan amal ibadat itu bukan mencari kemasyhuran ataupun mencari sesuatu, tetapi dia hanya mencari Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, dikatakan lagi, dan adalah hal manusia itu atas 3 perkara. Hatta manusia itu 3 perkara. Keadaan manusia itu ada 3 perkara, suatu yang dikasih bagi syahwat. Yang pertama, sifat manusia itu sukakan kepada syahwat ataupun keinginan-keinginan yang tertentu. Ini sifat manusia. Seperti apa? Seperti inginkan kemasyhuran, itu syahwat. Inginkan pujian, inginkan sanjungan, inginkan dimuliakan ataupun inginkan ia diutamakan. Maka ini sifat yang pertama, sifat manusia. Yang pertama, sifat manusia ini mengikut akan syahwat dia ataupun keinginan dia, suka kepada keinginan nafsu dia. Maka dikatakan bahawa ini sifat manusia. Ini jaga-jaga. Bukan senang untuk kita nak membersihkan ataupun nak menjaga nafsu, keinginan-keinginan, kerana itulah sifat manusia. Mana-mana rata-rata manusia, kebanyakan manusia itu memang sukakan pujian. Baik sama ada dia ahli ibadat. Bila ditanya ahli ibadat, apa yang kamu ingin daripada ibadat itu? Kadang-kadang tanpa dia sedar, yang dia inginkan itu pujian. Macam mana kita nak tahu orang itu melakukan ibadat inginkan pujian? Kalau kamu nak tahu, cuba kamu cela dia, jangan kamu puji dia. Maknanya jadi bila cela, dia merasa sedih. Kenapa? Kerana dia buat nak pujian, tiba-tiba tak dapat pujian, tu yang dia sedih. Sebab itu dikatakan bahawa orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ini, dia dalam keadaan tidak ada mencari pujian, itu tanda orang ikhlas. Maka dikatakan bahawa yang sifat manusia memang begitu, melakukan ibadat kerana inginkan pujian ataupun melakukan satu amal. Maka yang pertama, sifat manusia telah suka kepada keinginan nafsu, seperti sanjungan, kemasyhuran, kedudukan, pengaruh dan seumpamanya. Itu yang pertama. Ini kebanyakan orang awam, dan inilah yang kita akan lalui. Tak kira baik dia seorang ustaz, baik dia seorang ulama, baik dia seorang ahli ibadat, ini akan berlaku pada seseorang. Sebab itu perlunya orang itu membersihkan dirinya dengan jalan berzikir, dengan jalan bertaubat, dengan berjalan bergaul dengan guru yang soleh. 3 jalan ini, dengan jalan banyak berzikir, banyak bertaubat dan bergaul dengan guru yang soleh. Baik, ini sifat yang pertama, suka kepada mengikut hawa nafsu. Yang kedua ini orang yang sudah ahli ibadat, ataupun dia sudah yang mulai belajar. Dia sudah belajar, lalu pergi dia yang kedua. Apa dia? Yang kedua adalah orang yang benci. Tadi dia suka kepada mengikut hawa nafsu, suka kepada benci baginya, yakni benci kepada syahwat. Syahwat. Ada orang tak suka, benci kepada syahwat ni maknanya dia tidak suka mencari kemasyhuran, tidak suka mencari sanjungan dan seumpamanya. Ini dikatakan orang yang sudah soleh, alhamdulillah. Maknanya, jadi kadang-kadang seseorang itu dalam dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, ada juga orang yang dia kata dia tidak suka masyhur, dia tidak suka dari segi perkataan, tetapi hatinya masih lagi ingin. Ini binasa, bahaya. Maknanya. Baik, itu yang kedua. Yang kedua, benci kepada keinginan nafsu, yakni tidak mengikut keinginan nafsu dia. Ini yang kedua, sifat manusia. Dan yang ketiga, adapun yang ketiga adalah orang yang menyerah bagi
urusan Tuhan dia. Maknanya dia yang ketiga adalah menyerah kepada perintah Allah, menyerah kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini golongan yang ketiga. Kalau Allah beri masyhur, masyhur. Kalau Allah beri sanjungan, sanjungan. Allah beri, dia tak benci. Yang tadi dia benci, yang pertama dia suka. Kalau boleh nak masyhur, kalau boleh nak hebat, kalau boleh dia nak cari kedudukan dia lebih pada orang lain, maknanya dia duk fikir, aku ini apa contohnya, pendakwah lah contohnya. Kalau pendakwah dia fikir, aku ini nak jadi pendakwah yang paling hebat di kalangan orang, aku akan orang yang paling banyak pujian. Ini suka. Maka inilah yang membawa kepada binasa keikhlasan dia. Yang kedua adalah orang yang benci, memang tak nak. Bahkan dia berdoa tak nak. Maknanya berdoa pada tak nak. Tak nak apa? Tak nak kemasyhuran. Kita tengok ada satu Imam Asy-Syafi'i juga pernah menyatakan. Imam Syafi'i mengatakan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah manusia ramai mengambil ilmuku. Jadikanlah manusia ramai itu mengambil ilmuku, tetapi mereka tidak menyebut namaku. Maknanya biarlah mereka mengambil ilmuku, ya Allah, tapi tidak menyebut namaku. Namun walaupun dia memohon begitu, tetapi Allah tetap jadikan nama Imam Syafi'i terus disebut sampai sekarang. Maknanya sebagai orang awam, bolehkah kita mengenal wali Allah? Mengenal wali Allah amat sukar sekali sebenarnya. Ada mengatakan mengenal Allah lebih mudah daripada mengenal wali Allah. Amat sukar sekali. Wali Allah kita dapat kenal dengan izin Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Kadang-kadang wali Allah ini ada yang suka menyembunyikan kewalian dia. InsyaAllah satu hari nanti kita akan bicara mengenai wali Allah Ta'ala ini. Maka dikatakan bahawa ia ada tiga. Yang pertama memang suka mencari kemasyhuran, suka mencari sanjungan. Yang pertama. Yang kedua benci. Tidak mahu, kalau boleh tidak mahu. Setelah diberi kemasyhuran pun cari jalan supaya tidak masyhur. Dan ini juga pernah berlaku. Satu kisah yang menarik. Kisah dia mengenai satu orang alim yang soleh. Orang alim yang soleh ini, dia ini ramai anak muridnya. Dan pergi mana-mana, pergi ke mana orang puji dia, orang sanjung dia dan seumpamanya. Lalu satu hari maka dia ini berjalan, dia keluar, lalu orang telah melihat dia. Orang melihat dia itu, di kiri kanan dia ada wanita, ada perempuan yang dipeluk kiri kanan, dan di tangan dia ini ada satu botol. Jadi bila satu orang lihat dia, tengok terkejut. Macam mana satu orang alim soleh, tiba-tiba di kiri kanan dia ada wanita yang dipeluk dan di tangannya ada satu botol. Lalu ketika itu tersebarlah berita mengenai sang lelaki yang soleh ini dalam keadaan memeluk dua orang wanita dalam keadaan ada botol air di tangannya. Maka dikatakan orang soleh ini telah minum arak dan dia telah memeluk dua orang wanita. Maka tersebarlah ketika itu, orang pun mulalah meninggalkan kuliahnya, meninggalkan majlis ilmunya dan menjauhkan dia. Menjauhkan diri pada dia. Dan sebenarnya dia sengaja buat macam tu. Lalulah dikatakan bahawa orang pun lari, tersebar cepat. Itu zaman tidak ada Facebook lagi tu. Zaman tidak ada WhatsApp, dah tersebar gitu dah. Zaman ni lagilah bahaya. Jadi dalam keadaan macam itu tersebar luas. Bila tersebar luas tadi, maka orang tinggalkan majlis ilmu dia. Tinggal majlis ilmu, tinggal 3 orang saja. Dia tanya pada anak murid dia yang 3 orang. Dia kata, kamu tidak dengar ke cerita mengenai aku telah memeluk 2 orang wanita? Tidak dengar ke cerita mengenai aku telah memegang 1 botol air? Lalu dengan botol air itu dikatakan aku, disebabkan itu aku telah memeluk 2 orang wanita. Kamu tidak dengar ke cerita itu? Kata 3 orang anak murid tadi, saya dengar Tuan Guru. Dah kamu tidak tengok ke orang lain telah meninggalkan aku? Adakah kamu masih lagi ingin bersama denganku?
Sedangkan telah tersebar cerita bahawa aku ini telah memeluk 2 orang wanita, ada air di tangan aku. Dia tanya, betul kan apa yang saya dengar ini, bahawa Tuan Guru telah memeluk 2 orang wanita dan di tangan Tuan Guru ada 1 botol air? Kata Tuan Guru, benar, memang aku ada memeluknya dan di tangan aku memang ada air, dan ada air, ada botol air di tangan aku. Lalulah anak murid dia bertanya, kalau betul ke Tuan Guru buat macam tu? Ya, betul. Memang mana aku peluk. Lalu Tuan Guru tanya, habis tu kamu masih lagi nak bersama dengan aku? Kata 3 orang anak murid tadi, kata yang salah seorang tu kata, dia kata yang pertama, saya tidak percaya dengan perangai akhlak Tuan Guru. Yang saya kenal Tuan Guru adalah seorang lelaki yang soleh. Kata orang yang kedua, saya tidak mahu mendengar perkataan orang lain kecuali saya ingin sendiri mendengar daripada penjelasan daripada Tuan Guru. Katanya orang yang kedua. Kata orang yang ketiga, saya lebih percaya Tuan Guru daripada orang lain. Saya lebih percaya Tuan Guru pada orang lain. Terangkan, beritahu kepada kami supaya kami ini dapat memahami dengan sebenarnya apa yang berlaku. Baiklah, kata Tuan Guru tadi. Kata Tuan Guru tadi, sebenarnya oleh kerana aku ini terlalu dikenali, maka timbul dalam hatiku aku tidak mahu lagi dikenali. Kerana aku takut bahawa maknanya menyebabkan dikenali ni, dia takut menghilangkan keikhlasan dia. Lalulah sebenarnya dia kata Tuan Guru tadi, 2 wanita yang aku peluk itu adalah kedua-duanya adalah anak kandung aku. Kata dia, kedua-duanya. Ustaz pun sebenarnya ada anak. Ada anak. Pernah satu ketika kita berjalan dengan anak kita makan di kedai, sampai berita dia kata kita ini makan siap dengan satu orang perempuan, tapi bukan isi ustaz tu katanya, isi ustaz saya kenal. Maknanya muda lagi, anak dara lagi. Maka sampai berita pada kita pun bagi tahu itu anak kita lah. Maknanya bukan orang lain. Sebab anak sudah berumur 20-an dah, maknanya perempuan. Jadi dikatakan bahawa dalam cerita ini dia kata kedua-dua anak saya itu, kedua-dua wanita yang saya peluk itu adalah anak saya sebenarnya. Maknanya yang saya peluk belah kaki kanan itu anak saya. Ada pun botol yang di tangan saya itu bukanlah botol arak, itu botol air biasa sahaja. Botol biasa sahaja. Maka sebenarnya Tuan Guru tak dibuat, tadi bukan dia buat, sebenarnya kebetulan dia peluk tu. Dia peluk anak dia tadi, orang tengok, tersebarlah luas, ternyata bahawa maknanya menyebabkan orang lari. Dan ketika itu orang pun tinggalkan dia dan dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini Engkau sudah tidak sibukkan aku dengan makhluk, aku gembira agar aku dapat sibukkan diriku denganmu. Ni begitu maknanya. Dan serta ini menceritakan bahawa memang ada golongan yang kedua, yakni golongan yang bencikan kepada syahwat. Dia memang tidak suka kemasyhuran, guana-guana pun dia tak suka. Kalau diberi pilihan mahu masyhur ke tidak mahu masyhur, maknanya mahu masyhur ke tidak mahu masyhur, maka dia akan pilih tidak mahu masyhur. Saya ada mendengar satu kisah satu guru itu dia berdoa pada anak murid dia. Dia nak berdoa. Dia kata aku akan berdoakan maknanya agar anak muridnya dikenali untuk ramai pengikut supaya dia dapat menyebarkan dakwah. Maka dia doa anak muridnya, dengan izin Allah benar anak murid dia ramai dan anak murid dia berdakwah pada jalan Allah Ta'ala berkat doa guru dia. Satu hari guru dia panggil seorang lagi, aku ingin berdoakan kepada kamu supaya kamu sebarkan dakwah lebih luas lagi.
Kata yang seorang lagi, wahai Tuanku, cukuplah sahabat saya engkau doa agar dikenali ramai. Aku tidak suka dalam keadaan dikenali ramai. Maka doakan kebaikan aku saja. Maknanya, maka demikian. Ada orang yang kedua membencikan akan mengikuti syahwat, seperti membenci kemasyhuran, membenci sanjungan, membenci pujian. Dan ada yang ketiga adalah orang yang hanya menyerahkan diri kepada Allah. Dia tidak benci sanjungan dan dia tidak mencari sanjungan. Dia tidak benci pujian, dia tidak mencari pujian. Maknanya apa? Dia serah pada Allah. Kalau orang puji dia, dia kata Allah yang mengatur supaya orang puji dia, dia puji balik Allah Taala. Jadi dia serah kepada Allah. Dia hanya beribadat pada Allah, sama ada mendapat masyhur ataupun tidak mendapat masyhur, itu dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu hari ini tidak mengapa kita tidak dikenali, tidak mengapa kita tidak disanjungi dalam melakukan ibadat. Para jemaah, buatlah amal ibadat. Sebaik-baik ibadat bagi kita yang lemah iman ini. Apatah lagi lebih utama orang yang bercakap ini. Bagi lemah kita, sembunyikan amal ibadat kita, itu lebih utama. Sembunyikan qiyamul lail kamu, sembunyikan baca Quran kamu, sembunyikan sedekah kamu. Sedekah kamu, ya benar kamu kata saya jelas, saya zahirkan sedekah saya supaya orang dapat bersedekah juga, orang buat baik, tapi bimbang takut kamu tidak mampu menjaga hati kamu. Kerana apa? Di situ boleh menghilangkan keikhlasan kamu. Kalau Allah nak zahir, Allah zahir, maka pilihlah mu nak zahir sendiri ke nak Allah yang menzahirkan, maka pilihlah biar Allah yang menzahirkan kamu. Sehingga ramai orang yang menyembunyikan ibadat, tetapi akhirnya Allah memberitahu kepada orang ramai bagaimana ibadat dia, sehingga ibadatnya diikuti oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana dia dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah. Yang kita bimbang bahawa kita mencari sanjungan makhluk, sedangkan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa, dan kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, tiada mentasdikkan kepada Allah, yakni kamu tidak benar kepada Allah Taala bagi orang yang kasih akan syahwat. Man sadaqallah man ahabba syuhrah. Tidak benar seseorang itu orang yang suka kepada kemasyhuran. Ini penyakit siapa? Penyakit ahli ibadat. Ini penyakit siapa? Ini penyakit alim ulama. Ini penyakit para asatizah. Asal para ustaz, para ulama-ulama, maknanya suka mencari kemasyhuran, maknanya. Dan begitu juga ini penyakit dermawan. Orang-orang yang dermawan juga ini penyakit sukakan kemasyhuran. Nak tahu macam mana orang ni ada penyakit, begini cara dia. Begini cara dia bukan nak suruh doi. Maknanya apa? Orang itu maknanya bagaimana ketika mana kamu melakukan kebaikan. Apa ketika mana melakukan kebaikan baik? Ketika mana kita melakukan kebaikan baik, kita kalau orang ustaz dia berdakwah, orang dermawan dia menginfakkan diri pada jalan Allah Taala. Orang yang ahli Quran dia membaca Al-Quran dengan alunan yang cantik, yang indah, merdu dan sebagainya. Maknanya apa? Maknanya mereka dengan amal mereka masing-masing. Tetapi malangnya, bukan malang, maknanya dengan amal yang mereka lakukan. Bila berdakwah saja kita menyampaikan ilmu, orang kutuk kita. Kita infak, orang pun kata, riak kita, maknanya saja nak cari nama. Kita pun berdakwah menyampaikan ilmu, orang kata nak cari harta, nak cari pengaruh. Maknanya apa keadaan kita ketika itu? Keadaan kita merasa sedih
kita rasa tidak gembira dan kita rasa lemah dalam beribadat dan kemungkinan kita rasa nak meninggalkan ibadat tersebut. Kalau begitu aku malaslah mengajar. Sebab apa? Sebab ramai sangat kutuk orang. Kalau begitu aku malaslah infak, kerana bila aku infak orang salah faham pula dengan aku. Kalau begitu aku malaslah baca Quran mana-mana. Sebab apa? Kalau bila aku baca Quran orang kata aku ni sombong, ujub dan sebagainya. Lalu dia memikir untuk meninggalkan ibadat. Ini tanda orang itu tidak ikhlas. Ini tanda orang itu ingin mencari kemasyhuran. Waliyazubillah. Maknanya. Sebab itu kadang-kadang Allah uji kita buat baik, datang orang. Dulu ada satu orang ustaz, beliau sudah meninggal dunia. Dia beritahu pada dia, satu orang ustaz, dia kata, saya dan ustaz, saya dah mengajar. Kita mengajar ni betul-betul maknanya nak suruh orang tu, tapi orang bukan buat molek kita. Orang itu duk kata pula kita. Duk apa ni? Duk kata pula kita. Saya bagi tahu pada dia, kita kena buat apa-apa amalan ini, kita jangan hirau orang kata, biarlah. Maknanya orang nak kata itu biar saja, kerana perjalanan kita adalah mencari keredaan Allah, bukan mencari keredaan manusia. Jadi bukan senang nak ikhlas ini. Di antara yang membawa kebinasan itu dalam melakukan amal adalah hati ini. Dalam hati itu bukan mencari Allah, tetapi yang mencari selain pada Allah. Maka dengan itu amal ibadat kamu tak tumbuh. Amal ibadat kamu tidak tumbuh hasilnya di sisi Allah. Amal ibadat kamu ini tidak menjadikan sebagai buah ataupun pokok yang ada hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya dan kata Nabi Isa alaihissalam bagi segala sahabatnya, yakni anak buahnya, di mana tumbuh bijinya. Di mana tumbuh biji tadi? Kata mereka itu di dalam bumi. Kamu tanam bumi kamu tadi, maknanya benih tadi dalam bumi, maka barulah tumbuh. Jadi kamu tanam betul-betul ibadat kamu dalam hati kamu kepada Allah, barulah akan menghasilkan maknanya buah di sisi Allah. Apa maksudnya? Penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa di dalam bumi, kata Nabi Isa, sedemikian begitu hikmah, hanya saja tumbuh di dalam hati seumpama bumi. Begitulah hikmah, begitulah maknanya amalan kita akan tumbuh di sisi Allah Ta'ala dengan hati yang benar-benar kepada Allah. Maka tanamkan hati kita mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih penting sebenarnya. Kemudian dikatakan lagi, kata Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, barang siapa yang menghendaki akan zahir, kamu nak zahir sangat, apabila kamu inginkan, baiklah. Maknanya kalaulah andai kata, waliyazubillah, mohon antum doakan, andai kata beginilah, kalaulah dalam niat saya memang berdakwah nak cari pengaruh, maka Allah bagilah pengaruhmu. Gitu, makan dapat yang zahir kamu, apa yang kamu zahir. Tapi kalau dalam hati nak kepada ikhlas kebaikan di sisi Allah, kamu akan dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Maka demikian, dan barang siapa yang menghendaki akan tersembunyi, maka dia akan jadi hamba yang tersembunyi. Kalau inginkan masyhur, Allah bagi masyhur. Kalau inginkan tidak masyhur, Allah bagi tidak masyhur. Tetapi kebanyakan manusia akan memilih masyhur. Kerana apa? Kerana masyhur itu menempati nafsu. Adapun tersembunyi itu tidak menempati nafsu. Maka beruntung bagi siapa yang memilih jalan supaya dia ingin menyalahi nafsunya dan juga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa begitulah keadaannya. Hati seseorang tadi mesti dalam keadaan tidak ada pandangan lain. Yang ada hanya
pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hati kita ini, apa yang kita lakukan amal ibadat itu, kita hanya mencari kedudukan di sisi Allah Taala dan sudah tidak lagi menghiraukan lagi daripada pandangan-pandangan. Maka ingat, Allah Taala telah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Cuba di akhir-akhir kuliah kita ini, cuba renung sikit makna firman Allah Taala. Cukup makna kita boleh faham dah, belum lagi tafsirnya, tapi kita tengok apa Allah Taala. Allah Taala berfirman dalam perkara yang kita bahas pada malam ini, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Dekat negeri akhirat kelak, Allah anugerahkan kepada mereka yang beramal tidak ada inginkan ketinggian di atas muka bumi. Maknanya dekat negeri akhirat, orang yang beruntung mereka adalah orang yang beramal tidak mencari ketinggian di atas muka bumi. La yuridu uluwan fil ardi wala fasada, dan juga mereka adalah orang yang tidak melakukan kerosakan. Apa maksud tidak melakukan kerosakan? Yakni orang yang tidak melakukan maksiat, dosa. Maknanya jadi inilah orang yang dapat kedudukan tinggi mereka itu di negeri akhirat setelah seandainya mereka beribadat tidak mahu mencari ketinggian dunia. Buat apa mencari ketinggian dunia, kata orang-orang sufi? Sebab dunia itu tempat yang rendah. Maka carilah ketinggian akhirat, kerana akhirat itu tempat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wal akibatu lil muttaqin, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita ini melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada kesyirikan terhadap Allah Ta'ala. Oleh itu carilah redha Allah Ta'ala. Ketika mana kita mencari redha Allah, kadang-kadang kita diuji manusia tidak redha. Maka ketika mana manusia tidak redha, jangan kamu berduka cita, kerana keredaan manusia itu bukan ukuran. Ukuran kita adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mencari keredaan manusia ataupun mencari sesuatu daripada manusia, maka menyebabkan dia akan jauh daripada Allah, akan membawa kemurkaan Allah. Oleh itu akhir kata, carilah pandangan Allah, jangan hiraukan pandangan makhluk. Pandangan Allah lebih utama daripada pandangan makhluk. Jadi oleh kerana itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu jadilah kita orang yang mencari kedudukan di sisi Allah. Tadi tanya surah dan ayat berapa? Itu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 83. Ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Maknanya apa? Negeri akhirat untuk siapa? Untuk orang yang tak cari ketinggian di atas muka bumi. Jadi oleh kerana itu Ustaz mohon kepada antum semua, tolong doakan Ustaz agar Allah Ta'ala memelihara, agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas dalam amal, kerana kita tahu kedudukan kita dan maknanya kita tahu kedudukan kita yang banyak dosa, lalai kepada Allah Ta'ala, maka kita tak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Oleh kerana itu kita memerlukan doa di antara satu sama lain. Oleh itu Ustaz doakan kepada antum semua yang bersama dengan Ustaz, terima kasih banyak-banyak agar Allah Ta'ala memberi kebaikan, memberi keberkatan, dan kami mohon padamu ya Allah, janganlah disebabkan dosa yang bercakap ini orang yang mendengar tidak mendapat manfaat.
Kami mohon padamu ya Allah agar kami semua mendapat manfaat, kerana di kalangan kami mungkin ada orang yang saleh di sisimu ya Allah. Maka kami mohon dengan berkat orang yang saleh di kalangan kami ini ya Allah, menyebabkan kami diterima olehmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar Kau kurniakan kami taubat nasuha dan diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan dijadikan kami adalah orang yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar kami mendapat ilmu yang bermanfaat, yang menyebabkan kami takut kepadamu ya Allah, yang menjadikan kami orang yang baik akhlak di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar semua yang mendengar ataupun yang bersama kami ya Allah, walaupun sepintas lalu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar semua nama-nama kami ditulis di kalangan orang yang saleh di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar Kau jadikan lidah kami lidah yang berzikir, nafas kami nafas yang bersyukur ya Allah, hati kami hati yang berzikir mengingatimu ya Allah, dan jadikan kami adalah orang yang bersyukur dengan segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kami mohon padamu ya Allah agar kami dijauhkan daripada segala azab-Mu ya Allah, dan dimasukkan kami dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Masukkan kami dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Masukkan kami dalam syurga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kepada para jemaah kalau ada yang tidak faham, kerana Ustaz bukan orang yang alim dan bukan juga orang yang salah. Seandainya ada sesuatu yang tidak dapat dipahami, sila rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih saleh. Dan akhirnya Ustaz mohon pada antum yang mendengar, yang memberi komen, yang mendengar, yang like, yang sepintas lalu pun, kalau boleh mohon antum semua biar jadi ahli selawat, tolong banyakkan selawat. Kalau boleh 300 kali paling kurang kalau boleh. Jadi agar berterusan menjadi ahli selawat, kerana perbincangan tadi Ustaz didatangi oleh 2 orang ahli ilmu juga yang datang. Kita berbincang tadi, jadi kita merasakan beliau mengatakan ini disepakati oleh para ulama-ulama di akhir zaman. Amalan yang afdal di akhir zaman kita hari ini adalah dengan memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. InsyaAllah setiap kali Ustaz berselawat pun Ustaz doakan antum semua sebagai agar dapat berselawat. Jadi kita mohon pada Allah biar lidah kita ini adalah lidah yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila banyak selawat, Allah bagi ilmu, Allah bagi akhlak yang baik, Allah bagi ikhlas, Allah jadi bagi bertakwa kepada Allah Taala. Jadi demikianlah insya-Allah. Sekadar itu saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.